Assalamualaikum. Sekarang ni saya nak buat bubur nasi. Saya nak tunjukkan cara-cara saya buat bubur nasi. Bubur nasi ni semua orang kalau makan semua orang suka setakat ni lah kan. Okay. Senang saja nak buat, mudah sangat nak buat, tapi senang, tapi sedap. Okey, kita duk beli selalu bubur dekat pasar Minggu, pasar Tani, dekat mana-mana yang ada orang jual bubur kita beli kan. Tapi lah ni saya nak ajak buat bubur, senang je. Okey, bubur ni dia boleh buat dengan beras. Beras tu kita kisar dulu kasar-kasar, guna blender kering satu kalau buat dengan beras. Kemudian satu lagi tu kita boleh masak dengan nasi. Dengan nasi sama ada nasi yang semalam ke, nasi yang pagi tadi ke, nasi yang baru masak ke, semua boleh buat. Okey, jadi yang ni saya guna nasi yang sudah saya masak. Jadi kalau nak kisar nasi yang sudah dimasak, air tu kena taruh sikit cukup lah, sebab kita nak kisar kasar. Kalau taruh air banyak dia akan jadi kalau kisar air yang banyak dia akan jadi kisaran yang kasar. Kalau masukkan air yang sedikit dia akan jadi kisaran nasi halus. Kena ingat tu. Jadi yang ni nasi yang dah dimasak kan. Jadi bila saya nak dapatkan kisaran yang kasar, saya masukkan air yang banyak. Kalau nasi ni bermakna kita kena kisar set saja, kena bagi syarat saja supaya dia jadi kasar-kasar hancur. Kalau kata dia hancur sangat, nanti nasi tu dia akan jadi hancur lah. Kalau orang tu dah panggil muel lah. Okey, kita kisar sekejap saja ya, sebab dah nasi kan. Kalau kata beras kita kisar sekejap juga, sebab beras dia hanya kasar-kasar kan. Nasi ni memang tak boleh lama lah, sebab dah jadi nasi lembut kan. Okay. Cukup lah. Kita hanya nak nasi ni kasar sikit je. Kalau kata nak masuk nasi saja, dia jadi lambat lah pula untuk dia halus kan. Okay. Masukkan dalam ni. Ni saya terus masuk dalam periuk nasi elektrik yang dalam cooker ya. Kalau kata nak masuk dalam periuk biasa pun boleh. Okay. Ini tujuan supaya kalau kata kita masak direct nasi buat daripada beras terus, dia akan ambil masa yang lama. Tapi kalau kata nak cepat, beras tu kita kisar sekejap, kita kisar kasar-kasar. Nanti bila kita masak, dia tak lama lah untuk dia jadi nasi, untuk jadi bubur kan. Kalau nasi pun macam tu. Kalau kata kita masak nasi, untuk bagi bubur tu cepat masak, kita kisar sekejap nasi tu supaya dia jadi pecah-pecah sikit. Okey, ni dah saya masukkan dalam periuk. Okey. Ni bahan-bahannya yang kena masuk dalam bubur. Serai ni mesti no. Serai, halia yang telah dihiris halus. Kemudian masukkan lengkuas yang telah dipotong nipis satu. Lengkuas. Dan masukkan bawang putih. Bawang putih saya masukkan 2 ulas. Bawang putih ni tak perlu dimayang, tak perlu dipotong kecil-kecil, sebab bawang putih kalau ikut yang disyorkan oleh pakar pemakanan, bawang putih ni kita kena ketuk
saja. Bila ketuk tu bermakna kita tak menghilangkan zat dia. Sebab bawang putih dia punya zat memang mudah akan hilang bila telah dikupas. Jadi bawang putih kita tak boleh mayang halus-halus, kita kena ketuk-ketuk saja. Kita sudah ketuk ni. Okey. Bawang putih, kemudian bawang merah. Bawang merah boleh dimayang. Bawang merah. Kemudian saya masukkan sedikit gula, sedikit je gula. Kemudian saya masukkan halba, biji halba ya, biji halba tu. Biji halba tu. Masukkan biji halba. Biji halba ni supaya dia bau wangi. Wangi tu nasi kita. Kemudian masukkan sedikit lada hitam. Serbuk lada hitam. Tak kisahlah lada hitam biji tu tumbuk-tumbuk bagi pecah-pecah sikit. Kemudian masukkan 1 cube ayam. Cube ayam ni kalau ada bubur, kalau tak ada pun tak apa. Halba pun macam tu. Kalau ada bubur, kalau tak ada tak payah. Okey, itu apa lagi? Yang tu je lah. Lepas tu sedikit garam. Garam. Kalau kata kita guna 2 cube ayam, tak payah guna garam lah sebab masin. Okey. Kemudian satu lagi, kalau kata tak ada cube ayam, boleh guna cube ikan bilis ke, cube daging ke, ataupun kalau kata tak ada cube apa-apa, boleh guna ikan bilis kering tu ke. Kita kupas-kupas lah, kupas kecil-kecil bubur. Ataupun kita nak ambil daging ke, nak ambil ayam ke, ayam sebaik-baiknya kita guna bahagian dada. Bahagian dada, sebab bahagian dada dia tak bau hanyir. Kalau kita guna macam paha ke, kaki ke, bahagian yang atas dada tu ke, itu menyebabkan bubur akan jadi sedikit hanyir. Kalau buat bubur ayam, gunakan dada saja, sebab dada tu isi ayam tu memang dia tak akan menyebabkan bubur kita berbau. Tapi kalau masuk cube ayam, sedap. Tak payah guna dah ayam-ayam apa semua. Cuma masukkan cube ayam ni saja. Jadi jimat. Tak payah guna apa dah. Guna cube ayam ni saja. Okey. Sekarang saya masukkan dalam ni ya. Masukkan. Kemudian kita kacau. Kan. Lepas tu kalau nak bagi sedap, kita masukkanlah santan. Tapi kalau kata tak mau guna santan pun boleh. Kalau orang Kedah, kalau kata bubur nasi, bubur santan, orang panggil kanji. Kanji. Ni saya bubur santan sebab anak saya dia suka makan bubur nasi yang ada santan. Bubur santan sikit dalam. Okey. Bubur santan sikit ya. Bubur santan dalam, kalau kata periuk kuker kecil, buburlah 1/3 daripada kotak, cukup lah. Tak perlu bubur banyak. Macam itulah. Jadi sekarang ni kita dah boleh masak. Dalam 15 minit bubur kita dah masak. Okey, yang tu saja cara-cara nak buat bubur. Buat bubur ni memang nampak senang, memang nampak mudah, tapi sagi bila siap, masya-Allah, memang sedap. 1 periuk ni selalunya lah 1 periuk ni kalau 2 orang makan cukup lah. Kalau kata 3 orang makan tu memang dia tak boleh rasa kenyang lah kan. Kalau 1 periuk kecil ni 2 orang saja. Itulah betapa sedapnya nanti. Okey, yang itulah saya nak tunjukkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum.